Sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan, rahmat dan keampunan kepada seluruh yang hadir, sama ada secara fizikal ya bersua muka pada pagi ini ataupun yang sedang mengikuti kita semua secara online di Facebook Masjid Perak 2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tuan-puan yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, tidak ada orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pulang dengan tangan kosong. Tidak ada orang yang datang ke majlis ilmu yang disifatkan sebagai raudhah min riyadil jannah yang pulang dengan hati yang sengsara. Sebaliknya apa? Siapa yang menjadi tetamu Allah, siapa yang datang ke suatu majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mensia-siakan, Allah akan mencucuri dengan rahmat, nikmat, maghfirah ya, yang tidak dapat diberikan oleh manusia kepada kita. Jadi sebab itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana terpilih mengisi masa-masa kita ini untuk berada di majlis yang tujuan kita sahabat-sahabat, adik kakak, muslimin muslimat sekalian adalah untuk meluruskan hidup kita. Orang datang dengan ceramah ni bukan sesaja nak ambil gambar. Ya, niat datang sebab apa? Sekarang nak kejar ustazah kat depan tangga tu nak ambil gambar. Tak. Itu bonus je kalau dapat. Niat kita datang majlis ilmu, baik kami yang berceramah, baik kami yang mengisi, mahupun penganjur yang buat program, mahupun tuan-puan yang datang, tujuan dia apa? Kita nak dapat kesempurnaan hidayah, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini nur, cahaya. Mungkin sekarang hati kita malap, keluarga kita malap dan suram, masa depan kita malap dan suram. Macam mana nak bagi cahaya? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Cari ilmu. Jadi itulah niat kita bersama sahabat-sahabat sekalian. Ya, datang pada pagi ini. Dan ustazah ingin menyebut di hadapan tuan-puan, inni uhibbukum fillah, ustazah mengasihi kalian kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pertemuan pengisian pada pagi ini dalam bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tajuk kita kuliah duha ni? Malu itu cantik. Jadi datang ni sebab nak malu ke sebab nak cantik? Ya, tajuk dia malu itu cantik. Kok lah datang ni nak dengar yang cantik tu, bukan yang malu tu. Ya, tajuk kita adalah malu itu cantik. InsyaAllah ustazah cuba kupas ya tajuk malu itu dengan agak terperinci. Ya, bukan maknanya kita hanya fikir malu tu sebatas malu-malu kucing. Ya, tapi malu yang disebut dalam kitab. Okay, apa nama kitab dia? Kalau diterjemahkan, maksud kitab ni adalah Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-9, tajuknya adalah malu. Ya, maknanya salah satu daripada sifat, keutamaan sifat yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nak contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada malunya seorang anak gadis sunti. Apa maksud sunti? Anak gadis sunti lah, anak dara. Tapi ni mungkin anak-anak dara dulu kot.
Ustazah sempat tuan-puan masa kecil-kecil dulu sempat lagi rumah tu dengan masjid tu, daripada rumah nak ke masjid tu berlukar. Berlukar ni bukan cakap orang putih bukan belukar. Ni berlukar. Macam mana? Hutan kecil. Ada tak ayat lain? Somak samun. Somak samun. Lalang separas pinggang. Ustaz sempat tu. Masa tu kecil lagi. Jadi antara rumah ustazah tu kat Kampung Kuala Jempol tu nak ke masjid tu, dia ada lorong. Lorong yang dengan tak sengaja jadi lorong sebab orang berjalan kat situ. Lorong tu memang confirm kecil. Lorong yang tak sengaja jadi lorong sebab orang berjalan. Jadi memang tidak mungkin seorang wanita akan bertembung dengan laki-laki di lorong itu. Betul tak? Ni yang angguk ni mesti dah tua. Makna sebaya dengan ustazah lah. Ya, anak-anak muda di tengah dia tak tahu, dia tak dapat gambaran kan. Belukar tu macam mana kan. Kita yang dah nak 50 ni pernah melalui zaman tu. Takkan. Tengok dulu ni sampai hujung laluan tu. Ada orang lelaki ke tak ada orang lelaki nak lalu? Kalau ada, kain yang menutup kita, kain batik tu, zaman dulu takkan tudung lagi. Zaman dulu, Ustaz lahir tahun 75. Itu baru sikit-sikit baru satu fenomena perubahan untuk orang menutup aurat dengan lebih baik. Itu fasa yang berlaku dalam maknanya Islam yang datang ke negara kita. Tapi masing-masing tu ada rasa malu tak? Ada. Bukti dia apa? Tutup dengan kain batik. Jadi kalau nampak orang lelaki-lelaki, kain batik tu jadi macam mana? Terus macam tu, tutup. Kenapa? Itu bukan malu-malu kucing tapi itu apa dia? Adanya, lahirnya sifat malu yang ada dalam diri seorang anak gadis sunti. Kalau mak orang lain, dia kuranglah malu dia sikit. Ya, dia nampak ada orang lelaki, tolong angkat barang acik ni dia tak ada malu, dia suruh angkat barang dia. Tapi anak garis sunti, Ustaz nak cakap apa tadi? Adalah malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada malunya seorang anak gadis sunti. Masya-Allah. Akhlak yang kita tidak boleh tidak mesti rujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan akhlak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, adalah aku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan apa? Nabi sebut, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku ini diutuskan, liutimma, innama bu'ithtu liutimma, untuk menyempurnakan apa yang makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Sebab tu kena suluh macam mana panduan Al-Quran, macam mana panduan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan akhlak yang mesti confirm sahabat-sahabat. Allah, terima kasih Kak. Minta maaf, ini kelemahan Ustazah. Selama ni Ustazah ingatkan seludang tu binatang. Siapa yang sama dengan Ustazah angkat tangan, yang ingatkan seludang tu binatang? Amai sama-sama. Jangan bagi Ustaz seorang yang malu. Ni malu ni. Ni tajuk kita malu. Ustazah betul-betul ingatkan seludang tu binatang. Ramai tadi angkat tangan kan. Terima kasih ya. Kita samalah. Alhamdulillah dapat ilmu Ustazah ini. Seludang tu rupanya pelepah kelapa. Yang mana mancungnya? Kata akak ni tak cantik pun, kata akak ni. Dah lah, kita lupakanlah pepatah tu kan, panjang pula cerita kita sekarang. Katanya mancung bak seludang, lagi pipi pauh dilayang. Itu kita nampak lah. Teringin pula makan buah pauh ni kan ya. Yang merah-merah kuning-kuning tu. Okey, lagi apa lagi? Matanya, alisnya,
dah tak ingat ni ya, tolong buat kajian balik, study balik. Jangan tinggalkan ya kita punya turas, kita punya Melayu apa ni, pepatah Melayu ya. Sebab halus benda tu, halus benda tu. Cuma katalah ada orang cukup dah syarat tu, kita akan kata macam ni ya sahabat-sahabat, muka cantik tapi kenapa orang tapikan kecantikan dia? Sebab besar lagi soal akhlak yang ada pada diri seseorang. Muka dia tak lawa sangat, tapi apa lagi yang ditapikan? Kerana akhlak dia, soal tak berapa cantik tu tak payahlah ambil berat sangat. Sebab akhlak itu akan menyempurnakan kecantikan dia. Ini akhlak. Tapi kita hari ini sahabat-sahabat dimomokkan dengan kecantikan fizikal, luaran. Nak kena putih, kalau boleh tak ada seurat pun warna lain. Itu orang Melayu macam tu. Ya, tengok orang luar negara, ratu cantik dunia. Orang kulit apa? Orang kulit hitam lawa juga. Tapi kita dah meletakkan penafsiran kecantikan semata-mata kerana luaran. Itu dah menjana ekonomi juga tu. Tengok macam mana orang yang mengeluarkan produk kecantikan dinobat sebagai jutawan. Itu penanda arah apa? Permintaan masyarakat untuk cantik. Dan cantik tu didesainkan dengan satu fahaman, mesti kurus, mesti putih, mesti terik kulit tu. Jangan ada apa? Jangan nampak garis-garis. Tuan puan, ustazah baru tengok permaisuri ke apa ya? Ni menantu Lady Diana. Siapa dia pula tu kan? Siapa nama dia kak? Kate kan? Kate. Cuba Google sekarang, cari muka Kate. Tengok Kate senyum, ada garis-garis tak? Banyak garis. Apakah garis tu menandakan perempuan tu tak cantik? Tidak. Tak ada orang peduli garis yang ada. Tengok Kate. Sebab saya baru tertengok. Tertengok dia orang muda tuan-puan sekalian. Dia permaisuri. Suami dia raja kan? Ya. Dia lagi patut buat botok, buang dia punya garis-garis. Tapi sikit pun tidak mencacatkan kecantikan dia. Jadi jangan ambil faham tak siapa-siapa yang bawa fahaman tu kena tak bergaris lah, kena apa, kena tak erti dah usah nak cakap ayat-ayat tu pun. Sehingga generasi anak-anak kita lupa tentang soal akhlak. Sebab mak dia pun sama naik juga. Menilai kecantikan hanya dari sudut luaran. Seorang laki-laki pun sama juga. Suami pun sama juga. Ayah pun sama juga. Meletakkan secara tidak sengaja ataupun sengaja kecantikan itu pada luaran semata-mata. Kita tak puji suami ke, isteri ke, anak-anak ke atas penampilan akhlak mereka. Tak puji. Ya, yang kita nampak pun sama. Kita nampak yang zahir, kita bawa keluarga kita untuk menjadikan zahir sebagai penilaian, seolah-olah penilaian mutlak untuk hidup dunia dan akhirat. Itu mak bapak lah kita sebagai mak ayah. Tapi cuba kita kedepankan nilai akhlak. Akhlak yang indah, akhlak yang terpuji, yang akan menyempurnakan keindahan hidup kita dunia dan akhirat. Sebab tadi kita dah buktikan, cantik-cantik pun ditapi oleh orang kalau akhlaknya tidak cantik. Muka lawa tapi langsung tak malu. Ramai tak sekarang kita tengok orang tak malu? Bukan bermakna kita ni baik ya tuan-puan sekalian, tapi sama-sama andai kata kita salah, ustazah salah, bagi teguran, bagi nasihat. Ustazah tak malunya ustazah buat macam tu. Ya, bagi teguran, bagi nasihat. Dan ustazah pun selalu juga terima teguran. Selalu terima teguran. Pernah ustazah pakai tudung sahabat-sahabat sekalian, mungkin warna tu cerah. Warna tu cerah.
kita memang hanya jumpa dengan audien muslimah saja. Memang Ustaz keluar dari rumah, pergi ke program, jumpa audien muslimah. Dan mungkin sebagai manusia biasa, Ustaz tak perasan. Tak perasan benda tu. Orang lain yang tengok kita. So ada teguran. Datang seorang tegur. Ustazah, oleh kerana warna tudung Ustazah tu cerah, bagi pandangan mata dia macam tak kena. Ya, dengan sosok tubuh kita dan sebagainya. Masya Allah, ya, maknanya kita boleh jadi ditegur. So ambil pengajaran, lepas ni tengok keliling cermin tu. Keliling kan, nak bercermin, bukan cermin soal nak cantik tuan-puan. Keliling untuk tengok apa, ada tak mana-mana yang tak kena ni. Sebab kita nak jadi apa, kita dengan tak sengaja, tak langsung, orang akan ikut kita. Pusing keliling. Nak turun, nak jumpa, semua tanya, okey tak, okey tak. Bukan okey soal nak nampak cantik. Sebab kita bawa dakwah kepada orang. Pernah ditegur. Maknanya apa dia? Ya, kalau ada benda yang tak kena, mesti kita tegur. Dan itu yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Sifat malu itu sudah ditarik. Bukan pada orang laki-laki sahaja. Bahkan kepada wanita-wanita yang sewajarnya lebih lagi memiliki rasa malu kerana ketinggian iffatun nafsi, kehormatan diri yang ada pada seorang wanita. Ya? Ustazah bekerja sebagai pensyarah kurang lebih 23 tahun. Dan 2 hari bulan 5 baru ni Ustazah sudah pembesara pilihan. Sepanjang 23 tahun Ustazah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pekerjaan, tempat bekerja dan sebagainya benar-benar Ustazah sifatkan sebagai tempat bekerja UTM, cara bekerja, budaya bekerja yang membantu kita untuk menjaga iffatun nafsi, kehormatan diri kita. Memang tak ada pergaulan dengan orang lelaki, tak ada. Kalau ada, namanya mesyuarat. Ya, mesyuarat. Mesyuarat pun kita tak duduk dekat-dekat. Kita ada kursi tu, kita boleh pilih mana tempat duduk kita yang lebih menjaga iffatun nafsi kita. Sebab kita duduk lama ni, 4 jam nak mesyuarat ni. Nak makan pun depan orang tu. Nak bercakap pun depan orang lelaki tu. Kita boleh buat pilihan, kat mana tempat aku patut duduk. Sesengaja nak pergi duduk depan duda tu buat apa? Betul tak? Ini soalan untuk kita, sahabat-sahabat. Sengaja orang tu duda, kita pergi duduk depan dia. Nak buat apa? Kursi lain banyak lagi. Kita tanya dah diri kita. Apa yang memandu sifat ini? Malu. Tak naklah makan depan orang tu. Ya, kita duduk jauh sikit, duduk jarak sikit. Nak bercakap, nak bergurau, nak berborak. Ada benda penting kita bercakap. Tak penting. Nak buat apa bergurau dengan laki orang? Laki kita ada, pergi bergurau sampai tergolek kat rumah tu. Betul tak sahabat-sahabat? Nak buat apa pergi bergurau dengan bini orang? Nak buat apa pergi gurau dengan lelaki orang? Tak ada faedah langsung. Kalau kita ni pandai sangat buat lawak, pandai sangat bergurau, ada yang halal di rumah. Jangan pula kat rumah buat muka ketat. Kat rumah tak pandai bergurau. Tiba-tiba kawan sekerja suami kita cakap, untunglah Kak Timah, suami pandai bergurau. Bila pula suami kita pandai bergurau? Ya, untung Kak Timah suami pandai buat lawak. Heran kita. 30 tahun kahwin tak pernah kita tergelak kat lawak suami kita tu. Nampak tak? Habis tu kat pejabat macam mana? Kat rumah macam mana? Sahabat-sahabat, Ustaz balik pada cerita tadi lah. Ustaz bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Rakan sekerja yang baik. Masing-masing ada kehormatan diri yang tinggi. So kita pun terikut-ikut dengan budaya tu. Ya? Memang tak ada kami keluar makan laki-laki perempuan atas nama saya ni kawan sekerja. Tak ada. Kecuali mesyuarat. Mesyuarat kan hidang makan. So makan je lah.
Tapi nama nak apa ni, nak ajak jom kita makan dekat mana, restoran ikan bakar. Tak ada. Kawan perempuan ramai. Tak habis lagi ajak semua perempuan tu untuk dibelanja. Tak payah masuk kepada yang laki-laki. Itu batas. Kenapa? Sebab kita rasa malu. Nak ajak seorang laki-laki yang bukan mahram kita untuk makan, bukan setakat nak malu, tak terfikir. Ya, jom tengah hari ni Cik Saleh, jomlah kita keluar makan. Tak terfikir. Tak terfikir. Ya, macam mana kamu boleh keluar makan dengan suami orang ataupun dengan bukan mahram kamu? Alah, apa salahnya ustazah? Kita ramai-ramai. Ustazah nak bagi pandangan, tepuk dada, tanya iman. Selesa, silakan. Tapi kalau tanya ustazah, tidak ada keselesaan langsung. Makan bercampur gaul, laki-laki perempuan, baik balik rumah makan seorang, duduk depan TV. Ya, lagi selesa. Ini semua datang daripada apa? Rasa malu yang Allah berikan dalam jiwa seseorang. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, so kita masuk pada flow macam mana ustazah nak huraikan tentang malu ini. Dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, maksudnya akhlak yang utama bagi agama ini adalah malu. Masya Allah. Kita tak nampak sangat soal malu ni kan. Kita kalau akhlak utama kita ingatkan tawaduk. Lagi apa lagi? Sabar, syukur. Tapi akhlak utama bagi agama ini adalah malu. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, malu tu dalam bahasa Arab adalah al-haya. Malu ni cakap bahasa mana ni? Bahasa Melayu. Bahasa Arabnya al-haya. Kata Ibnul Qayyim, kata al-haya itu diambil daripada perkataan al-hayah, iaitu kehidupan. Masya Allah. Maknanya dekatnya akhlak malu tu, adik kakak sekalian, para muslimin dan muslimat, dekatnya akhlak malu itu dengan perkataan al-hayah yang menggambarkan kehidupan seluruhnya. Kehidupan seluruhnya. Siapa yang ada sifat malu, dia hidup dengan sebaik-baiknya. Tidak ada malu ibarat hidupnya tercabut. Allahu Akbar. Tadi Ustaz bagi tahu kan, tengok hari ni macam-macam gelagat manusia yang kadang-kadang kita rasa Allah bisa tegal biasa. Ustaz tanya pada mak-mak lah, mak-mak ibu-ibu, ayah-ayah. Kita kan kalau nak terlompat-lompat, nak menari-nari kat dalam rumah, kita malu tak? Kita tak suruh ibu-ibu menari kat luar kat dalam rumah. Nampak kat mak mertua. Sambil-sambil masak tu loncat sekejap, lompat-lompat masak. Lepas tu tangan ke kanan, tangan ke kiri. Bersiul-siul kejap contohnya. Kita nak tanya, malu tak kat mak mertua? Ya Allah, tak dapat nak cerita. Kalau katalah mak mertua tu meninjau, kita ingatkan orang tak ada kan, kita buat macam tu kan. So tengok mak mertua kita ada, itu rasa nak masuk dalam periuk. Rasa kita nak rebus lah, kita ni rebus lah. Kan tak payahlah rebus daging, rebus aku je lah. Dia punya malu. Tengok TikTok hari ni. Tengok orang muda, orang tua sama naik. Tak apa, mak mertua saya tak tengok, dia tak ada TikTok. Tuan-puan, Allahu Akbar. Cubalah fikir. Kadang-kadang Ustaz tengok gelagat tu pun dalam hati kan, ataupun cakap kat anak-anak. Orang bayar kita 1 juta pun tak buat macam tu. Kita buat kat dalam rumah pun, hanya untuk tontonan keluarga pun, kita tak buat. Ya?
Macam-macam lah gaya-gaya. Kita kena ingat ya, Allah bisa tegal biasa. Lama-lama semua jadi lumrah. Apa yang Allah angkat? Malu. Yang Allah angkat adalah rasa malu. Malu tak apa kata Ibn Qayyim? Kehidupan kamu. Tapi bila malu tu Allah angkat, kamu dah tak rasa apa dah. Macam tu depan orang macam ni. Kita akan tengok tuan-puan sekalian apa kesan-kesannya dalam sebuah kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia malu? Ambil definisi malu dulu. Malu ni adalah satu rasa tekanan dalam jiwa. Payah juga kan nak definisi malu ni macam mana? Ni kalau Ustaz tanya ni tak habis sampai petang ni, apa definisi malu? Ya, kita tahu sebut malu, definisi dia apa? Kata Al-Jurjani yang berpendapat malu ini adalah satu rasa yang menekan jiwa. Dia menekan jiwa untuk menjadikan jiwa tersebut berwaspada daripada kecelaan. Masya Allah. Satu tekanan kat jiwa kita. Tekanan tu untuk apa? Supaya hati-hati. Supaya waspada. Jangan main lepas semua. Kenapa? Apa pentingnya tekanan itu? Supaya kita tak buat sesuatu yang tercela. Tuan-puan, berani tak nak marah anak dalam masjid ni ataupun depan orang? Berani tak? Macam mana kita marah kat rumah? Muslimat ni pernah marah anak tak ni? Tengok macam baik sangat ni. Pernah marah anak tak? Macam mana marah anak kat rumah? Kau-kau kan? Ya? Ni nampak kat masjid ni tertib. Seumpama tak ada nafsu amarah langsung. Tapi pernah tak kita marah anak kita? Pernah. Kenapa kita tak marah yang seumpama itu depan orang ramai kat kedai? Malu. Ya malu. Bukan sebab sabar sangat pun. Dia tak sabar, dia postpone. Bukti tak sabar tu, ini tangguh saja. Bukan tak jadi marah, mak tangguh. Mak kumpul semua tenaga mak. Kat mana mak akan lempiaskan semua tu? Kat rumah. Maknanya bukan sabar. Habis tu apa yang menghalang kita? Satu tekanan kepada jiwa kita. Sabar, sabar, sabar. Jangan buat, jangan buat. Ustazah kat depan tu. Malu. Bila Allah angkat malu tu sahabat-sahabat, Masya Allah, hidup kita boleh ganap. Boleh musnah. Kalau tuan-puan tak percaya, cuba pergi mengamuk kat restoran orang. Pergi. Tengok lepas apa yang tuan-puan akan lalui. Ada pula orang tukang viral. Allahu Akbar. Kalau ustazah punya pandangan ya tuan-puan, ustazah malu untuk viralkan kesalahan orang. Kenapa? Kita tak tahu hari kita bila. Contoh ya, ada seorang wanita kan, ya, yang sedang marah dekat jalan raya kan. Kemudian ialah, maknanya dia tu buka dia punya tingkap, dia cakap perkataan yang memalukan. Tapi ada tukang ambil gambar yang kemudian viralkan benda itu. Ustazah melihatnya sebagai satu budaya yang tidak sehat dalam masyarakat. Kenapa? Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Kita ada cara lain untuk menjaga maruah orang. Dalam masa yang sama, kita nak baiki kerosakan yang berlaku. Tapi bila kita sebar macam tu, Masya Allah, kita tak tahu wanita tu mungkin ibu kepada anak-anak yang menyayanginya. Dia bukan ibu yang macam tu pun kat rumah. Mungkin dia seorang anak yang salihah kepada mak ayah dia. Tapi tekanan yang sedang dia lalui ketika itu menyebabkan dia marah. Tak sabar.
Tapi kita pun tak segan silu nak menayangkan aib orang pada orang lain. Sedangkan Allah sebut, suruh, perintah apa dia? Tutup keaiban orang lain. Aib kita pun kerana kita rasa malu, tak nak tunjuk ke orang. Apakah kita tidak malu menayangkan aib orang pada masyarakat, pada orang awam? Ini pun kita kena tengok, ya, tentang diri kita. Kembali kepada definisi tadi, so malu ni ada tekanan kat jiwa, waspada, hati-hati, cermat, ingat syariat macam mana supaya tidak berlaku perkataan ataupun perkara yang tercela. Hari ni sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, celaan pada akhlak tu sangat mencabarlah, sangat mudah berlaku. Kita ada medium macam-macam dekat handphone, salah satu namanya WhatsApp. Ada perkataan yang kita malu nak sebut dengan lisan, tapi kita boleh post secara kita WhatsApp je, type je. Lisan tak berani cakap, tak tercakap. Tapi rasa malu tu dah hilang, kita boleh WhatsApp orang dengan perkataan-perkataan yang hodoh, perkataan-perkataan yang tercela, emoji-emoji yang melambangkan rendahnya nilai akhlak kita. Betul tak sahabat-sahabat semua? Ya, kita takkan cakap depan-depan, tapi kita boleh WhatsApp perkataan BODOH, BANGANG. Dia tak datang bentuk perkataan, tapi dalam bentuk stiker. Stiker bengong nama dia. Kita tak cakap, kita kata kita cuma hantar stiker. Diorang memang bengong, hantar stiker. Ini semua sahabat-sahabat sekalian cabaran kepada akhlak kita. Cuba bayang apa akan jadi pada anak cucu kita bila nenek dia hari ni buat macam ni. Nenek dia hantar kat cucu dia stiker tu. Boleh bayang tak cucu tu besok lagi 30 tahun jadi macam mana? Kalau tak dijaga betul-betul lah, dia akan jadi bengong kuasa 3. Saya cakap ustazah. Sebab apa? Nenek yang ajar macam ni, nenek yang share stiker-stiker macam ni. Kita tak cakap dengan mulut, tapi dah dihias-hias semua bentuk kecelaan akhlak dengan cara-cara yang lebih canggih. Betul tak sahabat-sahabat? Ini kata Al-Jurjani tentang maksud malu. Jadi memang kadang-kadang malu ni satu tekanan kat jiwa kita kan. Itu malu, ini malu kan, ya. Cuba tengok orang tak malu, kita nampak dia manusia paling happy. Tengok orang tak malu, happy. Allahu Akbar. Baru ni ada saya tengok, nak tengok saiz punggung siapa yang paling besar, ada tak? Kalau tak silap, Ustaz tak tengok sampai habis pun, Ustaz macam tu. Tapi Ustaz rasa macam tu kot, tajuk macam tu kot dia punya konten yang sebenar. So boleh tengok kan, boleh pelepak-pelepak punggung orang macam tu. Astaghfirullahalazim. Cuba nak suruh Kak Timah buat macam tu. Meh 3 orang beratur kat sini contohnya kan. Kita tertekan jiwa kita. Tertekan. Tekanan tu malu. Orang yang tak tertekan tu enjoy, happy. Tapi dia happy pada benda yang salah. Happy apa benda kalau benda tu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat kena ingat, dunia ini memang sijnul mu'min, penjara bagi orang mukmin. Tak semua benda kita boleh buat ikut selera kita. Tersekat, terbatas. Ada tekanan demi tekanan. Sebab hakikatnya adalah ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Pergi hotel, tengok kolam, ya Allah begitu punya luas, begitu punya cantik. Apakah terus je Kak Timah nak buka tudung, melompat dalam tu, terus kuat lentang, rama-rama, kupu-kupu, nak tanya? Atau kita akan rasa stres dulu, tertekan. Kenapa? Nak berenang tapi, ya, kita ni dulu handal ni berenang kat sungai. Tahun 78. Ingat kan kat sungai kan? Betul tak? Siapa pernah mandi sungai angkat tangan? Misalkan angkat tangan ni. Jangan main-main ni, kita orang ni semua level-level mandi sungai tiruk.
Masa anak-anak kecil, masa sekolah rendah, tak main kolam-kolam biasa. Kita orang naik atas apa, batang kayu yang melengkar-lengkar tu, kita orang buat macam Tarzan. Itu kita orang punya prestige level. Kau nak cakap besar lah. Ya, masuk dalam sungai tu 10 minit tak timbul. Sengaja je, bukan apa, dah biasa sangat sungguh nak katanya. Maknanya kalau setakat kolam tu, insya-Allah boleh. Banyak lagi ni kepakaran-kepakaran tak keluar. Ya, terbalik-terbalik tu semua boleh belaka, macam-macam nama. Kenapa tak buat? Kenapa tak terus lompat dalam tu? Tekanan rasa malu. Weh, tidak. Ya, tak. Kadang-kadang dah dibagi dah pakaian merenang lah, pun malu juga lagi. Betul tak? Tak adalah. Ni pasal pakaian renang syar'i ni, kita kawan kita kan. Tapi kita tengok-tengok kat cermin tu, syar'i ke tak syar'i kan? Katanya syar'i, tapi kita sendiri menilai. Jangan dengar cakap orang, kita tengok terlalu banyak tayar-tayar spare. Atau yang seumpamanya lah, ataupun apa-apa lah. Atau terlalu cantik. Terlampau cantik lah. Ni kalah pula lah orang umur 15 tahun dalam kolam tu sekarang. Kitanya 50. Malu juga. Takut orang salah sangka yang mana 15, yang mana 50. Kita buat pertimbangan dah, tak payahlah. Sijnul mu'min, penjara orang mukmin. Carilah kau ada hotel yang ada kolam dekat dalam bilik tu kan, ada zaman sekarang kan. Tak apalah nak melepaskan gian, nak melepaskan teringin tu, nak berenang tu kan, ya. Entah dugong, entah duyung kan, ya. Masuklah dalam tu. Orang tak nampak, tak apa. Kita nak beranak aja. Dan memang tekanan. Orang lain happy dalam kolam tu. Ya, tengok yang tak ada rasa malu dengan bikini tu, macam duyung. Ya. Tapi ini kehidupan kita sebagai mukmin, sahabat-sahabat. Allah akan bagi syurga kepada orang beriman. Yang semua benda kita boleh buat dekat sana. Kat sini amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat siapakah yang paling bertakwa, jiwa dia, ketakutan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh ulama, sahabat-sahabat sekalian, satu kesimpulan yang penting adalah malu itu adalah sebuah keadaan jiwa yang muncul kerana kita memandang kepada dua pandangan. Panjang pula ayat ni kan. Okey. Malu ni dia ada dua cara kita memandang. Malu ni akan hadir dalam hati kita, adik kakak, tuan puan semua, bergantung kepada cara kita melihat. Tuan puan melihat dengan apa? Susah soalan ni. Tuan puan melihat dengan apa? Mata, ya, melihat dengan mata. Okey. Sekarang ni ada dua pandangan. Mata kita nak tengok yang mana? Dan kita ada dua jenis pandangan, ya, mata zahir dengan basirah, mata hati. Malu akan terbit dalam diri seseorang akibat daripada jiwa yang melihat dua perkara. Pertama, tumbuhnya rasa malu kerana jiwa kita melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nampak tak nombor satu apa dia? Kalau hati kita, sahabat-sahabat sekalian, melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, perasaan apa yang akan terbit? Malu. Allah bagi nikmat Islam, Allah bagi nikmat iman, Allah bagi nikmat akal yang sehat, Allah bagi nikmat apa lagi? Ya, ketakwaan, hati yang bersih, keluarga, anak-anak, suami, isteri, pasangan, kawan, boleh ibadah, boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar. Ada orang, sahabat-sahabat sekalian, kerana jiwanya sentiasa melihat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dimuliakan dengan sifat malu.
Ini memang malu martabat yang sangat tinggi. Malu. Ada orang dibagi makan, dihidang makan, katalah pergi rombongan mana-mana. Ya, lepas tu makan kan, makan tengah hari. Dia komen makanan tu. Pendek kata, kalau tukang masak tu dengar, tukang masak tu rebus diri dia. Tak jadi dia rebus ikan. Kalau ini nak beritahu punya bombastiknya bahasa guna ni, dia punya stres kalau dia dengar macam mana orang hina makanan yang dia masak, dia resign jadi tukang masak. Ada tak orang macam tu? Ada. Tolak tu, tak nak lah benda ni macam sampah. Ada tak orang macam tu? Ada. Saya bukan cakap reka-reka ni. Ada orang cakap, apa benda ni? Ini makanan layak untuk bagi kucing, bagi ayam. Ke tepi macam tu. Ada tak orang macam tu? Ada. Dan ada orang lain makan makanan yang sama, makan je. Perut lapar. Kan tak makan masuk angin. Yang penting halal. Kan? Halal bukan makanan busuk, basi. Bukan yang mudarat pun. Cuma mungkin kurang sedap. Tak sama macam selera kita. Selera ni benda yang sangat subjektif. Bagi pada orang darah tinggi, dia tak nak masin. Bagi pada orang kecil manis, dia tak nak manis. Jadi makanan yang tak ada rasa tu, bagi orang yang sakit, tengok kat hospital tu. Sedap tak makanan hospital? Jarang sedap. Sebab tu suami kita cakap, kalau kita buat mi goreng, kadang-kadang suami kita cakap, macam mi goreng hospital. Tu maksud dia apa? Tawar, hamba. Tapi elok tak? Sedap tak bagi orang sakit? Sedap. Menjaga kesihatan dia. Jadi benda tu subjektif. Cuma ada orang sahabat-sahabat sekalian hina makanan sampai tolak tepi macam tu, dia tidak malu untuk menghina makanan sedemikian rupa. Ada tak Nabi tegur jangan hina makanan? Ada dalam hadis Nabi SAW. Dia tak malu. Kenapa ada orang makan, bersyukur, alhamdulillah, ya, dapat juga makan isi perut, dah biasa dah makan sedap-sedap sebelum ni, Allah nak uji sekali ni makan kurang sedap, paling tidak rasa malu dengan nikmat-nikmat sebelum ni yang Allah bagi dah elok-elok sebelum ni, takkanlah sesekali Allah bagi macam ni kita nak komplain sampai hilang ingatan. Malu. Kenapa? Sebab melintas pada fikiran dan jiwa kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Malu. Tuan-puan malu tak nak tunjuk muka pada hadiah suami kita yang tak mahal? Ini cerita Ustazah lah, Ustazah pernah. Ini zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman dulu. Kalau orang pergi Mekah kan, dia beli ya hadiah kan. Suami pergi Mekah beli hadiah kan kat isteri dia. Betul tak ni? Tuan puan tak angguk ni, pandang ya Ustazah. Sama ada suami tak pernah pergi Mekah ataupun pergi Mekah tak bagi hadiah. Suami pergi Mekah beli hadiah tak? Betul ni Kak? Nampak berat tu dalam fikiran tu. Jadi ini cerita untuk pengajaran. Dulu-dululah cerita dulu. Jadi okey macam biasalah. Suami Ustazah pun pergi Mekah, beli hadiah. Belilah kain baju kan, baju. Kita bab baju ni kita tahu sangat kan, mana yang elok, mana tak elok. Tapi mungkin suami kita tak tahu. Beli yang 10 rial. 10 rial yang orang lari-lari jual tu. Mana datang polis lari. Ni zaman-zaman dulu ya, bukan sekarang, zaman-zaman dulu. Kita pernah juga beli yang 10 rial tu. Insya-Allah pakai sekali je koyak. Insya-Allah ikut rekod. Ya, ada tak? Ingat lagi tak baju yang dia memang sangat nipis lah. Makna kalau kita pakai, lepas tu beraksi dekat dapur, buat gaya-gaya chef tu, insya-Allah pengudaraan akan lebih banyak. Makna koyak sana, koyak sini. Suami kita bagi, kita hadiah yang kita nampak dah. Inilah yang kita beli dulu koyak gabak. Tapi kita rasa malu tak untuk menunjukkan satu akhlak yang tidak sepenuhnya memberi penghargaan kepada baju tu. Bahkan sahabat-sahabat, Ustaz tak pakai pun baju tu, tak nak bagi dia koyak, supaya jangka hayat baju tu lebih lama. Hanger je, sangkut je. Ni baju suami kita bagi. Harga dia 10 rial. Kita tahu dah, pakai koyak.
Jadi tak payahlah pakai. Ya, dia tak tahu sangat kita pakai tak pakai kan, ya, sebab banyak lagi baju lain. Jadi tak nak bagi koyak. Dia nampak kat hanger tu. Kenapa? Sebab nak cakap inilah yang koyak rabak yang kita beli tu kan, ataupun sebarang perkataan-perkataan yang tidak baik tu, kita patut rasa malu. Ya, sebab di sana besar nikmat kalau seorang suami itu teringat untuk membelikan sesuatu kepada isterinya. Sebab di sana ramai juga suami yang bagi alasan, abang bukan tak nak beli, tapi semua tu dah ada. Kita dah biasa dengan alasan tu. Ya, dia sebenarnya kalau nak beli ni tak payah bagi alasan, semua dah ada. Ya, kecil pun tak apa. Ingatan tu memang satu yang special. Ya, yang nikmat yang kita kena syukuri. Ni contoh. Berbalik kepada tadi, malu yang tumbuh daripada perasaan apa? Kerana kita memandang diri kita ni penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Jadi orang tak malu ni, dia tak nampak tahu nikmat Allah. Kurang nampak. Dia tak nampak mata yang dia gunakan untuk buat maksiat tu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak lisan yang Allah bagi kepada dia, yang dengan itu dia maki hamun, sumpah seranah, cakap bahasa-bahasa lucah dan kesat. Lisan ini dan segala rongga-rongga dalam ni, peti suara, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh tarik tak? Sekelip mata. Ustazah sebagai orang yang selalu berceramah, tuan puan sekalian, antara nikmat yang saya terasa sangat, nikmat peti suara. Nikmat peti suara, tuan puan, peti suara ni sebesar mana kat dalam badan kita? Siapa boleh lukis gambar peti suara dia? Siapa boleh lukis? Nak tengok sikit? Kok gambar seludang tadi pula? Macam mana rupa peti suara? Siapa boleh lukis? Ni kita guna nikmat ni berpuluh tahun ni kan? 60 tahun dah guna nikmat peti suara. Cuba lukis gambar peti suara yang ada dalam tubuh kita. Ini diam tahu ke tak tahu? Tak tahu. Masya Allah, kita guna nikmat, kita tahu macam mana rupa dia. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Kecil sangat ustazah tu pun terpaksa ambil tahu sebab hari tu rosak kat sini. Ya, ada penyakit namanya hiatal hernia. So dia ataupun campur dengan GERD. So dia naik dia punya asid dan dia menyebabkan peti suara ustazah tu memang sangat-sangat terganggu, infection. Jadi bila doktor buat secara detail, doktor tunjukkan ini gambar peti suara, baru nampak. Ya, tu berani tanya. Ini infection yang teruk dah ni ustazah, gini. So buat pembedahan untuk hiatal hernia tahun lepas. Pun kena berjaga-jaga, hati-hati. Sebab apa? Sebab nanti asid tu akan naik, dia akan pergi kepada peti suara, rosak. Bila nak berceramah sahabat-sahabat ataupun nak bercakap, sampai satu ketika masa ustaz sakit tu solat hajat. Sebab apa? Nak minta suara. Sebab kita bercakap ni perlu suara kan? Nak minta suara, ya Allah, tolong ya Allah supaya suara aku ni lancar. Kalau tak tuan puan, untuk bercakap tu dia makan tenaga, tekanan dekat dada, makan tenaga, kita kena tekan. Bersyukurlah sahabat-sahabat yang bercakap rasa macam tak pakai tenaga pun. Betul tak? Elok je sebab tak ada apa, tak ada kesukaran. Masya Allah, subhanallah, peti suara tu tuan puan sekalian, bukannya sebesar mana peti suara masjid. Bayang kalau tuan puan Allah bagi pada kita peti suara tu besar kotak masjid tu. Heratlah semua orang duduk jauh-jauh sikit. Tapi kena peti suara akak. Bayang. Nak masuk jamban bawa peti suara. La ilaha illallah. Tengok kalau peti suara tu macam tong oksigen tu, orang yang tak boleh bernafas tu kan. Apa tu kak? Peti suara. Adjust sendiri lah volume ni, adjust. Nak ekor, nak volume. Ada Allah susahkan kita macam tu? Tak. Kecil sangat yang nama peti suara ni. Kita guna berpuluh-puluh tahun tak servis pun.
Kita guna suara kita ni untuk ajak orang buat jahat. Kita guna peti suara kita ni untuk cakap mengumpat, untuk buat maksiat tanpa rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ulama kata apa? Kamu tengok diri kamu, melihat nikmat yang Allah bagi pada kamu, kamu akan rasa malu nak buat benda tercela. Sama ada tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah dan pada pandangan manusia, tak sesuai dengan uruf, dengan budaya, dengan persekitaran masyarakat. Itu pun diambil kira. Betul ya sahabat-sahabat? Tengok mak-mak kita dulu marah kan, anak dia kalau bulan Ramadan dia period, haid, tak puasa, tapi makan beria macam buat kenduri pula kat dapur tu. Pernah tak mak kita marah? Mak ustazah sampai hari ni kalau anak cucu dia tak puasa sebab datang haid, dia akan marah kalau dia nampak yang makan selamba je dekat dapur. Walaupun Ustazah pernah kata, mak boleh mak. Ustazah macam backup lah anak tu kan. Mak boleh je, mak dia tak puasa. Tak. Mak Ustazah belajar dengan Tok Guru dia pula. Dia tak boleh. Jaga adab, kita ada rasa malu. Ini hormat dengan bulan ni. Pergi makan sorok-sorok. Ya, makan pun sekadarnya saja, bukan nak kenyang beria. Kita makan makan macam tu, datang lalu lalang anak cucu yang lain yang mungkin tak faham lagi. Ya, jadi dia tak nampak apa benda. Yang ni boleh makan, tak boleh makan. Ini pertimbangan kewaspadaan seorang ibu kerana ada rasa apa? Malu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, malu yang tumbuh daripada jiwa yang melihat kelalaian dan kealpaan pada diri dia. Tadi melihat nikmat Allah kan, so kita rasa malu. Yang kedua, kerana melihat kealpaan dan kelalaian kita dalam hidup, kita rasa malu. Malunya, aku ni solat sunat jarang sekali. Malunya, malu. Kadang-kadang tuan-puan, ada orang kita nampak macam tak semenggah je lah. Maknanya tak semenggah ni maknanya macam mana? Tak adalah nampak alim ke, nampak warak ke apa kan ya. Tetapi bila dia nampak ada orang-orang macam guru-guru ke apa, dia nak melintas kat depan tu pun dia tak nak. Ustazah ada baru lagi jumpa seseorang. Ya. Masa tu ustazah pergi satu tempat. So ustazah ada tetamu datang kat tempat ustazah menginap. Jadi tetamu tu memang antara orang-orang yang mungkin yang terhormat, ya. Orang-orang yang jaga ifatun nafsi dengan baik. Dalam masa yang sama ustazah juga jemput tetamu yang lain. Tetamu yang seorang lagi ni datang dalam keadaan tidak menutup aurat. Tidak tutup aurat, ya. Bila dia tahu dalam rumah tu ada lagi tetamu lain, sampai sudah dia tidak mau ke ruang tamu. Dia duduk kat dapur je. Dia kena layan dua pihak lah. Dia kata, jomlah, tak apa. Tak ada orang pandang serong pun. Dia kata, tak, saya tak nak. Saya malu, dia cakap. Dan ustazah berdoa sangat. Mudah-mudahan rasa malu yang dia ada itu akan menjadi satu tekanan kepada diri dia untuk dia berubah supaya menutup aurat dengan baik. Itu lebih baik kan daripada tak kisah langsung. Betul tak sahabat-sahabat? Sekurang-kurangnya dia malu. Kenapa? Sebab dia malu melihat kealpaan dirinya, kelalaian dirinya. Timbul juga rasa malu daripada orang yang sombong dengan maksiat yang dia buat. Apa nak malunya? Dia katakan, apa nak malu? Relax lah brother. Ini memang payahlah relax, tak malu ni. Yang ini memang malu, sampai ke sudah. Merah-merah muka dia. Dia malu, dia datang pakai seluar panjang, pakai t-shirt, rambut pendek nampak. Dia perempuan. Tak. Maknanya sahabat-sahabat,
Ada malu yang datang daripada rasa kita melihat kealpaan dan kelalaian kita. Tak naklah duduk dengan orang baik-baik tu. Malu. Betul tak? Ada tak rasa macam tu? Ada. Malu, segan. Ustazah, kalau katalah orang kita kata jumpa alim ulama, malu tuan-puan. Ustaz ada selalu juga pergi dekat satu situasi ataupun program yang memang ada ulama-ulama yang dah tua ni. Dah umur 70-an, 80-an, masya-Allah. Dia lain aura dia ya. Maknanya ya Allah, yang kita tahu hidupnya, perjuangannya, mujahadahnya, ilmunya. Ustazah duduk sekali dalam perbincangan meja bulat tu. Sudahnya ustazah jadi orang buat air. Sebab apa? Malu nak bagi pandangan nak apa. Bukan taraf kita. Macam tu lah cakap dia. Bukan taraf kita lah. Kita dapat duduk semeja dengan mereka ni pun, kita patut rasa syukur. Ya Allah, aku tak layak semeja kat sini. Siapalah aku. Banyak dosa, banyak maksiat, hati busuk, hati keras. Tapi kau pilih duduk semeja. Aku nak dengar saja, nak ambil berkat. Dan nak jadi apa? Khidmat, buat air. So buat air, hantar seorang, hantar kat seorang ni, hantar. Bila tok guru tu cakap, terima kasih ustazah. Malu kita rasa depan kita ustazah. Kasih ustazah. Jadi tukang buat air. Ada satu mesyuarat yang ustazah hanya jadi tukang buat air je tuan-puan. Sebab apa? Bukan level kita. Mereka tu tok guru. Orang yang bangun malam, orang yang mujahadah, perjuangan hebat-hebat. Kita siapa? Kita selalu ikut nafsu kita. Ini rasa malu yang hadir. Kenapa? Sebab kita tahu kita siapa. Rasa kita nampak kita manusia alpa, kita manusia yang lalai. Bila duduk dengan orang-orang yang memang ahli mujahadah, ahli taubah, ahli sabar, malu kita. Betul tak sahabat-sahabat? Betul, malu. Tak apalah, duduk jauh-jauh je lah. Sebab kita terasa. Dan kita lebih rasakan malu tu dengan orang soleh. Lebih daripada orang-orang hartawan, bangsawan. Betul tak? Malu yang original tu lebih datang bila kita dengan orang soleh. Kalau orang bangsawan ke, jutawan ke, dia bukan malu apa tau. Dia cuma rasa macam, tak payahlah macam tu. Tak naklah dekat-dekat, tak payahlah. Kita tak apa, bukan taraf dia. Macam. Tapi yang malu yang tadi tu, malu sungguh. Sampai pernah terfikirkan, ya Allah, kalau kat dunia ni pun aku dah rasa malu dah. Ya, nak duduk semeja, nak duduk bersama-sama dengan orang-orang soleh. Macam mana akhirat besok ya? Aku nak tahan rasa malu tu. Tuan-puan, andaikan, cuba bayangkan kalau sekarang yang ada ni semua adalah para ulama. Tuan-puan berani tak duduk depan ni nak berceramah? Ustazah pernah kena macam tu tuan-puan. Di baris kat depan-depan tu orang-orang yang kita memang segan. Tok guru yang Al-Quran mereka hafal, hadis mereka tahu ini hasan ke, ni sahih ke, ni apa ke. Jangan nak pemongak lah. Pemongak lah. Jangan nak tipu lah. Jangan nak kelentong lah. Ya? Bolehlah kelentong, orang tak reti, orang tak tahu. Cakap ini pandangan Syekh Jurjani, padahal dia tengok buku lain, bukan tengok pandangan Syekh tu yang betul-betul pun. Kena kat depan tu orang alim sungguh, tok guru sungguh, dia yang mengajar kitab-kitab kuning tu, nak cakap apa? Masya Allah. Ya, pernah. Ada banyak kali macam tu. Pernah sekali yang saya teringat ni, dekat satu majlis musabaqah Al-Quran, anjuran Petronas. Depan tu semua pakar-pakar Al-Quran, pakar-pakar, termasuk almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Tiba-tiba nak suruh Ustaz cakap pasal ilmu taranum Al-Quran, tajwid Al-Quran. Tu pakar kat depan tu. Berkali-kali minta maaf, minta maaf. Kita bukan nak mendahului pakar yang ada, tapi kita mungkin bercakap pada skop yang berbeza. Pengalaman je, pengalaman.
Pakarnya ni kat depan gitu. Malu, merah padam muka kat depan. Nak cakap, nak habiskan sejam tu rasa macam 10 hari berceramah. Nengok jam bila nak habis masa, Kalau boleh nak terus habis, tapi kan ganggu pula perjalanan majlis orang tu kan. Sebab depan tu Tok Guru pakar bidang dia. Sebab tu terdetik lah tu, habis tu aku nak berdiri macam mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akhirat besok. Nabi SAW menjadi saksi kita. Orang-orang beriman menjadi saksi kita. Kita nak berdiri macam mana? Dah tak terungkap dah rasa malu di akhirat besok, sahabat-sahabat semua. Tak terungkap dah. Sebab tu kalau nak malu sekarang, masa kat dunia, malu untuk terjebak kepada perkara yang Allah tidak suka. Malu nak buat benda yang cela. Malu nak buat maksiat. Malu nak meninggalkan keutamaan akhlak. Malu. Kenapa? Sebab kita akan bertemu dengan satu keadaan akhirat besok, kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menyaksikan, oleh para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semua akan jadi saksi kepada kita. Masya Allah. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita balik kepada yang tadi, dua pandangan, cara kita memandang yang akan menumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Ya, malu yang sangat hebat, iaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang Allah kurniakan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah urusan-urusan malu dengan manusia dan yang lain-lain ini semua akan selesai. Kalau rasa malu dengan Allah. Ya, malunya nak bersungut, bersungut pula. Dia cakap orang Negeri Sembilan, nak merungut. Malunya nak mengeluh. Ada kan rasa malu? Bukan malu kat orang, malu pada Allah. Di tengah-tengah nikmat yang sangat banyak, kamu mengeluh, kamu tak malu ke? Kita kan pandai cakap kat anak-anak kita. Ini kalau kita nak faham kehidupan ni, kita tengok apa yang kita lalui kan. Kalau anak-anak kita pandai pula kita cakap, tak malu ke? Ya, nak suruh apa? Tak malu ke nak komen-komen nak itu semua, sedangkan nikmat terlampau banyak Allah bagi. Kita pandai cakap pada anak kita. Itulah juga sikap kita yang kita kena tengok. Apa dia? Kita pun patut rasa malu. Nak macam-macam. Bahkan ya tuan-puan, orang soleh kan, orang yang jiwa bersih ni, nak ngadu masalah hidup daripada Allah tu pun cermat cara dia ngadu tu. Sebab malu. Malu nak nyebut contoh, kita nak kata, ya Allah, dah lah sakit gigi, lepas tu sakit belikat, lepas tu sakit lutut. Malu tak nak cakap. Memang boleh ngadu dengan Allah. Cuba ngadu macam tu. Ya Allah, ya Tuhan, banyak sangat penyakit kau bagi kat aku. Dah lah semalam sakit gigi, hari ni sakit lutut pula, lepas tu sakit belikat, esok sakit apa lagi? Cuba ngadu macam tu dengan Allah. Lepas tu rakam, bagi ramai-ramai orang dengar cara kita ngadu. Malu tak? Malu. Tak mungkin kita ngadu macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun boleh nak ngadu cara apa pun, ngadulah. Kenapa orang-orang saleh, kenapa para nabi dan rasul sangat beradab dalam munajat dan doa mereka? Kerana tingginya akhlak malu dan adab mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi anni massaniyad-dur. Ini doa Nabi Ayyub alaihi salam. Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Masya-Allah. Aku ni disentuh sikit lah. Masa ni sentuh-sentuh gitulah. Aku ni disentuh sikit dengan penyakit. Tak payah beria-ria sangat nak cerita. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Tak payah nak cerita, ya Allah, ya Tuhan, aku ni sakit stage 3 nak masuk stage 4. Boleh, tak ada masalah. Bukan salah pun, cakaplah. Tapi nak bagi tahulah, Allah dah tahu. Allah Maha mengetahui. Ya. Menurut kata doktor, ya Allah, cuba cakap macam tu. Kan kenapa?
Allah Maha mengetahui kak. Ya. Wa huwa alimun bi dzatis sudur wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surah Al-Hadid kan? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Semua benda Allah tahu. Jadi kita pun dengan rasa malunya berdoa pada Allah. Sebab apa? Allah dah bagi kita sehat 45 tahun. Baru diagnose 2 hari. Itu pun tak sakit pun. Kita je sengaja nak pergi cek. Belum sakit lagi, belum terasa sakit. Cuma pergi cek. Bila cek tu, buat medical check up. Oh, ada dah. Ada penyakit tu. Cuma belum rasa sakit. Tapi dia dah ada. So, macam mana keadaan kita, sahabat-sahabat semua? Terus down. Lupa dah 45 tahun yang sihat. Terus dah meratap, kenapa buat macam ni, kenapa begini ya Allah, kenapa aku, kenapa tak Kak Timah, Kak Leha, kenapa? Dah drama dah jadi drama. Ya? Nampak tak? Padahal kalau kita ada rasa malu, ya Allah, nikmat yang kau bagi 45 tahun aku tak syukur ya Allah. Boleh jadi ini kafarah kepada dosa-dosa aku. Boleh jadi ini peringatan kepada aku sebab engkau sayang dekat aku. Sebab tu Nabi Ayub sebut, wa anta arhamur rahimin, dan kamu adalah yang paling pengasih daripada yang mengasihani. Tengok cara. Ini malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, malu ni banyak jenis. Ustazah sebutkan laju-laju je lah, ya. Ada 10 jenis malu menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Pertama, malu melakukan kejahatan. Contohnya Wahsy radhiyallahu an. Wahsy ni siapa dia? Orang yang sebelum Islam dia bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Apa yang berlaku kepada beliau? Dia kata, aku senantiasa mengelakkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pun baginda berada, supaya baginda tidak melihat aku, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda ke hadirat Allah sampai wafat Nabi. Kesian yang Wahsy, ya. Makna ini kafarah lah. Maknanya Wahsy kena terima, tanggung kesan daripada bunuh Sayyidina Hamzah. Walaupun kita percaya dan yakin, ya, bila Wahsy masuk Islam, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Tapi kesan rasa malu tu, sampai Wahsy kata, di mana Nabi SAW berada, aku akan larikan diri supaya Nabi tak lihat aku. Aku yang bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Sampailah Nabi wafat. Masya Allah, malunya. Memang ada orang macam tu, tuan-puan, kalau kita dah buat salah dengan orang, kan, kita tak sanggup dah nak tengok muka dia, tak sanggup, malu dah. Orang tak malu ni yang susah ni. Buat zalim ke orang, buat relax depan orang tu. Dia ambil harta orang tu, dia buat zalim ke orang tu, dia aniaya orang tu, dia fitnah orang tu, tapi dia boleh buat relax je. Oh, inilah masalah akhir zaman ni. Orang tak malu duduk di atas pentas. Orang tak malu duduk depan orang. Orang tak malu dipuja dan dipuji dan diletakkan, beri penghargaan dan sebagainya. Dah tak malu. Kita, tuan-puan, tahu hakikat diri kita, kan. Kalau kita curi orang punya, kita tahu tak kita curi? Ke kita tak perasan? Tak tahulah, ada ke saya curi? Dah barang curi tu dalam beg kita contohnya, kan. Kita tahu tak yang kita curi? Kita tak ada tipu hakikat diri kita. Tapi orang tak malu, dia boleh berlakon depan orang seolah-olah dia bukan pencuri. Ya Rab. Sebab itu al-haya, malu itu adalah kehidupan. Kalau Allah cabut malu tu, kamu boleh buat apa saja. Kamu boleh cakap macam malaikat, tapi sebenarnya perangai kamu perangai setan. Sebab apa? Kamu tak malu dengan diri kamu sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mahsyar yang Allah akan dedahkan siapa kamu yang sebenarnya.
Sekurang-kurangnya bila ada rasa malu, kita cepat U-turn, kita istighfar, kita taubat, kita islah diri. Tapi bila Allah angkat malu tersebut, tak ada apa. Sayalah hero, sayalah macam Robin Hood, sayalah yang tolong semua. Padahal kita kan yang rompak harta orang, kita kan yang buat zalim pada orang. Tiba-tiba kita nak nobatkan diri kita sebagai pembela pula. Ini semua kehidupan yang terbalik. Kenapa jadi terbalik? Rasa malu sudah hilang. Sedang kita tahu hakikat diri kita yang sebenar. Betul tak tuan-puan? Kita fitnah orang tu. Contoh, kita memang benci kat orang tu, kita fitnah orang tu. Kita tahu tak hakikat yang sebenar? Tahu. Kita fitnah dia. Kita rasa malu tak nak pergi depan dia, nak olok-olok buat baik dengan dia, nak olok-olok bagi penghormatan kat dia. Kalau ustazah, kita malu. Sebab apa? Kita tak boleh tipu diri kita. Kita sebenarnya benci kat dia, kita dah fitnah dia. Betul kan? Tapi orang tak malu boleh buat apa saja. Dan ini Nabi SAW sebut, kalau kalian tidak malu, buatlah apa sahaja. Besar maksud dia. Ini bukan semata-mata cerita anak gadis nak berjalan macam mana depan orang lelaki-lelaki. Tak ya tuan-puan. Malu ni sangat luas. Al-hayah, kehidupan, mencakupi banyak perkara. Ini tentang malu. Malu yang kedua, malu kerana merasa diri itu lemah. Kita rasa kita lemah, so kita rasa malu. Biasanya ini adalah perasaan yang akan dirasai oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni lemah ya Allah, malu nak lebih-lebih. Ya, perangai aku ni malu. Dan ramai kita tengok ada kawan-kawan kita ya, makcik-makcik yang mudah rasa malu kan, sebab dia tahu dia tak pandai, dia tak boleh membaca kan. Tapi kita nampak mulia akhlak dia. Mulia akhlak dia. Ustaz memang belajar banyaklah dengan makcik-makcik kat kampung-kampung tu. Hati mereka jujur. Ya, mereka jujur hati. Sebab rasa macam yelah, anak dia bukan siapa-siapa pun, anak dia tak pandai pun. Jadi pandai bawa diri. Macam tu, pandai bawa diri. Tak ada nak mengada-ngada ke apa. Sebab apa? Rasa malu nak minta itu, minta ini. Tapi orang tak malu tu asyik minta aja. Kan? Sebab dia tak sedar diri dia. Maksud yang kedua ni, malu sebab sedar diri. Macam itulah maksud dia. Yang ketiga, malu kerana penghormatan. Contohnya adalah Ammar bin As radhiyallahu an. Rasa malu yang amat sangat kerana penghormatan yang diberikan kepada seseorang. Contohnya Ammar bin As radhiyallahu an, ya, beliau berkata, demi Allah, aku adalah manusia yang paling malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menatap mata baginda dengan tajam. Aku tidak pernah mengungkapkan keinginan aku kepada baginda hingga baginda wafat. Semua itu aku lakukan sebab aku terlalu malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Malu sangat. Nak pandang wajah Nabi, minta izin ya, pandang wajah puan ya. Nak pandang wajah seseorang tajam pandang tu, Ammar bin As tak pernah buat pada Nabi SAW. Kita, jangan kata orang lain, suami kita pandang macam nak telan. Kita tengok dia cukup-cukup. Hati marah kan. Kita pandang tu macam nak terkeluar belakang otak ni. Pandang mata tu, bukan sikit-sikit punya tajam lagi dah. Orang kata pandang macam nak telan. Kita tak rasa malu dengan suami kita. Kita tak rasa malu dengan mak ayah kita. Ada anak, kerana bakti dia kepada mak ayah, kerana
dahsyat luar biasanya akhlak dan adab dia dengan mak ayah dia. Untuk menatap wajah mak ayah dengan pandangan yang tajam pun dia tak berani buat. Kenapa? Malu. Itu tangan yang membesarkan dengan izin Allah. Ya. Ini kan nak pandang dengan marah. Ini kan nak cakap perkataan nak bangkang, nak lawan, nak tengking, nak pandang pun dia memandang ibu ayah dia dengan pandangan paling lembut yang dia boleh pandang. Yang ini tuan-puan, kalau kita belajar, cara pandang ni pun ada cara dia. Kalau kita memandang, kita kena bayangkan muka ni ada 3 titik. Jangan 1 titik. Kalau 1 fokus, tajam. Pandangan tidak lembut. Ni semua dapat titik-titik dalam muka Ustazah ni kan? 3 je, jangan banyak sangat. Ya? Bila 3, so kita pandang tu luas. Jadi kita pandang pada seorang dengan titik yang banyak tadi, pandangan kita tu elok lembut je. Jangan pandang tertumpu kat satu je. Kita bercakap dengan orang tu, kita pandang kat hidung dia. Orang tu puas betul kat hidung dia. Ada hidung ke, ada apa ke. Dah kita pandang ke situ je. Pandang tu kena lembut. Anak pandang mak ayah dia, tuan-puan sekalian, ya Allah. Anak apa lagi? Dia tanya. Dia pandang, mak ni tahu ya, tersirap darah mak. Kalau anak pandang tajam, Masya Allah, besar rasa. Jangan buat kat mak ayah kita pandang macam tu. Tundukkan pandangan kita, hormat mak ayah kita, rasa malu. Aku dulu pun, ya, kecil-kecil apa semua diurus oleh mak ayah. Amboi bawa ada gaji 2,500, nak pandang mak macam nak telan. Malu. Maksudnya yang ketiga adalah malu kerana penghormatan. Yang keempat, malu kerana kemuliaan akhlak. Contohnya apa dia? Nabi SAW masa tu ada tetamu-tetamu datang. Acara walimatul urus Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Jadi orang datang kan? Tapi orang datang ni lambat pula balik. Ada tak tetamu macam tu? Tetamu yang tak tahu pula dah pintu keluar. Seronok sangat duduk rumah kita. Ada kan? Ya? Ada. Kita ni macam-macam ayat dah cakap. Dia asyik, memang seronok lah duduk sini. Dah lama lah tak jumpa. Bukan masalah lama tak jumpa. Orang nak tidur. Tetamu tuan rumah tu mata dah sebelah itu buka masa bercakap. Sebelah. Tak faham-faham. Ini cerita benar ya. Sebab itu kita jadi tetamu, kita kena ada sense yang tinggi. Jangan ikut fikiran kita je ya. Kena baca semua bahasa badan orang tuan rumah tu. Berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetamu payah nak balik. Jadi Nabi pun cuma Nabi buat-buat bangun duduk. Kerana Nabi SAW malu untuk mengatakan baliklah. Malu nak cakap silakanlah kamu semua pulang. Malu nak cakap. Kenapa? Kerana tetamu itu ada kemuliaan mereka. Jadi tak berani nak cakap. Sebab tetamu ni, kan kita selalu cakap, tetamu datang bawa rezeki, tetamu datang bawa macam-macam lah tetamu ni. Kerana kemuliaan tetamu tu, tak berani, malu nak cakap. Kalau orang tak malu, macam-macam bahasa. Balik-baliklah. Habis dah ni, gula garam habis dah. Ya. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, malu kerana cinta. Dan malu kerana cinta ini dimiliki oleh seorang pencinta kepada zat yang dicintainya. Sehingga ketika zat yang dicintainya itu terlintas dalam batin si pencinta, di saat kesepian, dari lubuk hatinya akan ada rasa malu. Wajahnya akan tersipu-sipu. Malu kerana cinta akan bercampur dengan sebab. Ya, dengan syahdu. Ini sebenarnya paling tepat gambaran rasa malu seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Siapa yang sudah Allah kurniakan nikmat cinta Allah Subhanahu wa taala,
pasti akan dikurniakan rasa malu kerana cinta tersebut. Malu. Ini memang dahsyatlah ya, memang luar biasa. Ya, bahkan kalau dia memuji makhluk tanpa mengaitkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa malu dengan perkataan yang dia sebut. Cantiknya anak ni, cantiknya. Mak tu pula jawab, tengoklah macam mana mak bapak dia. Dua-dua bercakap tak sampai pada Allah, tak sampai ingatan kepada Allah. Kalau orang tu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa malu. Ya Allah, sepatutnya tadi aku cakap awal-awal lagi, Masya Allah, la quwwata illa billah, lepas tu baru boleh puji. Jangan dahulukan puji makhluk dan kemudian kan memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sumber segala-galanya, pencipta segala-galanya. Jadi walaupun yang disebut oleh Syekh adalah 10, tapi Ustazah kongsikan 5 saja pada hari ini, mengambil kira kekangan masa yang ada. Ustazah pun nak balik masak juga insya-Allah. Malu, ceramah ke main, masak tidak. Ya, suami anak-anak order Grab kan ya, kuih-tiaw goreng lah apa, malu Ustazah pun. Jadi pandai-pandai kita aturkan masa insya-Allah untuk kuliah duha kita pada pagi ini. Sekian saja tuan-puan sekalian, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang sangat tahu ya keadaan diri kita yang sebenar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Maka ampunilah kami, ampunilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya, segala dosa melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Kami mohon berlindung ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup, daripada hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung daripada doa yang tidak mustajab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Serahkan kembali kepada Ustaz Safiyuddin.